pada pelajaran yang lepas, anda telah mempelajari bentuk kongruent yang bermaksud mempunyai panjang sisi sepadan dan saiz sudut sepadan yang sama. Contohnya, anda ada dua segitiga, sisi sepadan bagi kedua-dua segitiga adalah sama panjang. Kemudian sudut sepadan bagi kedua-dua segitiga tersebut pun sama. Ini kita panggil kongruent. Kekongruan segitiga ada 6 jenis, tetapi saya hanya membincangkan sisi sudut sisi, iaitu sisi sepadan yang pertama adalah sama panjang. Sisi sepadan yang kedua pun sama panjang. Kemudian sudut sepadan tercangkum antara kedua-dua sisi yang sepadan. Okey. Sudut sepadan tercangkum antara kedua-dua sisi yang sepadan. Okey, lagi satu ialah sisi-sisi sudut. Okey, kita ada sisi sepadan yang pertama, sisi sepadan yang kedua, tetapi sudut tidak tercangkum antara kedua-dua sisi yang sepadan tersebut. Sudut tidak tercangkum antara kedua-dua sisi yang sepadan tersebut. Pada hari ini kita hendak mempelajari pembesaran. Okey. Kita tahu objek dan image adalah serupa. Ini adalah objek, yang itu adalah image. Okey, serupa bermaksud sudut sepadan adalah sama, tetapi sisi sepadan adalah tidak sama panjang. Mereka merupakan antara gandaan satu sama dengan yang lain. Kemudian, objek dan image tersebut adalah berasal dari pusat pembesaran yang sama. Kemudian kita tahu faktor skala diwakili oleh simbol K dapat dicari melalui image bahagi dengan objek. Okey, contohnya image itu terdiri daripada 1, 2, 3, 4 petak. Kemudian objek 1, 2, 2 petak, 4 bahagi 2, kita dapat 2 lah. Faktor skala ialah 2. Okey, kita tengok latihannya. 5.2.1 menjelaskan maksud keserupaan objek geometrik. Latihan kendiri 5.2M muka surat 136. Okey, soalan pertama, tentukan pasangan objek yang serupa dalam raja di bawah. Soalan tahap 2, soalan pemahaman. Okey. Di sini ada 3 pasangan. Pasangan yang pertama ialah segitiga A adalah serupa dengan segitiga I. Okey. A dan I. Kenapa? Disebab kita mendapati sudut sepadan adalah sama walaupun sisi sepadan tidak sama, tetapi merupakan gandaan antara satu sama lain. Kemudian pasangan yang kedua merupakan trapezium B dengan trapezium G. Okey. Kenapa B dan G? Disebabkan sudut sepadan ada sama tetapi sisi sepadan ada tidak sama. Okey, tetapi dalam gandaan antara satu sama lain. Pasangan yang ketiga ialah segitiga D dan satu segitiga F. Seperti yang saya cakap, sudut sepadan adalah sama tetapi sisi sepadan tidak sama, tetapi dalam gandaan antara satu sama lain. So, D dan F. Okey, 5.2.2 membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memeliharkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan. Latihan kendiri 5.2b muka surat 141. Soalan 1. Diberi A' ialah image bagi objek A. Perlihatkan pembesaran bagi setiap yang berikut. Soalan tahap 3, soalan aplikasi. Okey. Sebelum kita membuat jawapan perlihatkan, kita perlu sambung bucu yang sepadan. Okey, kita perlu sambung bucu yang sepadan.
Ini bucu yang ini bucu sepadan yang pertama, kita sambung. Okey. Kemudian bucu sepadan yang kedua. Kemudian bucu sepadan yang ketiga. Okey. Kita mendapati ketiga-tiga garisan itu bertemu di sini. Sini merupakan pusat. Okey, pusat pembesaran iaitu negatif 4. Okey. Ini 1 2 3 4. Negatif 4 4. Okey, bagaimana jawab perihakan? Kita tahu dari objek menjadi image, tak kira jadi besar atau kecil, kita panggil pembesaran. Pembesaran. Okey, pada pusat. Pusat yang tadi saya sudah cakap di sini negatif 4 4 dengan faktor skala. Okey. Faktor skala berapa? Kita tengok. Image 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. Bahagi dengan objek 1, 2 petak. 6 bagi 2 dapat 3 lah. Faktor skala ialah 3. Sudah jadi besar sebanyak 3 kali ganda. Okey. Jawapan mesti sebut pembesaran. Lepas tu ada pusat dan juga faktor skala. Kemudian soalan B. Okey, ini adalah objek yang itu pun yang itu merupakan image. Buat benda yang sama. Bucu sepadan yang pertama sambungkan. Bucu sepadan yang kedua sambungkan. Bucu sepadan yang ketiga sambungkan. Mendapati pusat pembesaran di sini merupakan 6 negatif 5. Okey, kita tulis mesti ada pembesaran. Kemudian pada pusat. Pusat tadi saya kata berapa? 6 negatif 5. 6 negatif 5. Okey, dengan yang ketiga perlu ada faktor skala. Okey, saya sudah kata yang atas merupakan image. Image ialah 1, 2, 3, 4, 4 peta. Lepas tu objek 1, 2, 2 peta. 4 bagi dengan 2, kita dapat 2 lah. Bermaksud objek menjadi image sudah dibesarkan sebanyak 2 kali ganda. Okey. Oleh sebab image berada di sebelah kiri. Dengan ini kita ada tanda negatif lah. Negatif itu tidak membawa masuk nilai, hanya membawa masuk arah sahaja. Kemudian 5.2.3 menentukan image dan objek bagi satu pembesaran. Latihan kendiri 5.2C muka surat 144. Soalan 1, berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan image bagi pembesaran berikut soalan tahap 3. Faktor skala 5/2. Okey. Kita tahu 5/2 merupakan satu nilai yang lebih besar daripada satu nilai yang lebih besar daripada nilai 1. Kalau 5/2 bermaksud dia 2.5. 2.5 lebih daripada 1 bermaksud image mesti lebih besar daripada objek. Dengan ini, okey, objek ialah A. Image ialah B. Okey, kemudian tengok ini. Faktor skala K sama dengan negatif 3. Okey, saya sudah cakap. Kalau nilai ini lebih daripada
1 bermasuk, yang besar ialah image, yang kecil ialah objek. Lagipun kalau ada tanda negatif, bermasuk itu image mesti berada di sebelah kiri. Dengan ini jawapan ialah objek sama dengan 6, image sama dengan M. Objek sama dengan N, image sama dengan M. Seterusnya, soalan 2. Lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P. Berdasarkan faktor skala yang diberi. Soalan tahap 4, soalan analisis. Faktor skala ialah 1/3. Okey. Nilai ini kurang daripada 1, so kita tahu yang besar itu merupakan objek, yang kecil ialah image. Sekarang saya perlu sambung setiap bucu ini kepada pusat. Okey. Kita sambung setiap bucu kepada pusat. Kemudian kita lukis image-nya berdasarkan garis-garis yang ada di sini. Okey. Ini merupakan tapak, kita nampak. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sini ada 3 akan menjadi 1. Kenapa? Kerana faktor skala 1/3. Kemudian kita lengkapkan. Yang ini merupakan satu garis lurus. Kemudian yang sengit. Sudah selesai. Kemudian ini. BK sama dengan negatif 2. Ini nilai lebih besar daripada 1. Bermaksud ini ialah objek, image lebih besar. Lepas tu ada negatif. Image itu mesti berada di sebelah kiri. Okey, sama. Setiap bucu sambung kepada pusat dahulu. Bucu sambung kepada pusat. Bucu sambung kepada pusat. Bucu sambung kepada pusat. Kemudian kita cuba lukis. Okey, cuba lukis dengan menggunakan garis-garis yang ada di sini. Okey. Kita tahu ini objek 2 petak. Dengan ini kita punya image ada 4 petak. 1, 2, 3, 4. Kerana 2 kali ganda. 4 petak. Lepas tu ini objek ada 1, 2, 3 petak. So image 2 kali ganda ada 6 petak. 1, 2, 3, 4. Tidak cukup. Biar saya tengok 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Tidak cukup. Kenapa? Kerana garis ini saya lukis dengan tidak tepat. Okey. Kemudian kita perlu tengok sini kira 1 bahagian kan. So ini 2 kali ganda, perlu ada 2 bahagian. 1 bahagian, kemudian 2 bahagian. Lepas tu sambung balik, yang itu tapaknya. Sudah dapat jawapan. Hanya awak perlu memberi perhatian. Garis ini saya lukis dengan tidak tepat. Harap anda tidak ikut saya. Okey, itu sahaja.